Sukacita saya umumkan bahawa walaupun hari ini kita telah mengumumkan pendaftaran melalui MySejahtera secara rasminya, tetapi oleh kerana update telah dibuat pada hari semalam dan ada yang telah melaksanakan update pada hari semalam, saya ingin mengumumkan bahawa setakat jam 2.45 petang tadi, kita telah menerima 465,081 pendaftaran untuk vaksin setakat ini, ya, dan saya jemput orang ramai yang belum lagi melaksanakannya untuk update ataupun muat turun aplikasi MySejahtera dan boleh buat selepas ini. Selepas anda berjaya mengemas kini MySejahtera, sebuah logo vaksinasi COVID-19 akan terpapar dan seterusnya ikut saja arahan yang telah dinyatakan. Secara ringkasnya, anda perlu mengesahkan maklumat, kemudiannya menjawab beberapa soalan yang berkaitan dengan kesihatan anda. Ini saringan kita untuk mendapati sama ada sesuai ke tidak menerima vaksin, dan seterusnya tekan butang hantar. Maklumat yang anda hantar ini akan dipadankan dengan maklumat yang terkumpul dalam MySejahtera seperti rekod kesihatan daripada pusat kesihatan kerajaan maupun swasta. Sama ada anda telah mendaftar pada hari semalam ataupun hari ini ataupun akan mendaftar selepas ini, tarikh serta masa untuk anda menerima vaksin masih lagi tertakluk kepada fasa yang ditentukan. Doesn't matter whether you register today or yesterday or tomorrow. If you don't have any comorbidities, if you are less than 60 years old, if you're not differently abled, OKU, then you will still be in the third phase. Yeah, but we will take into account that you've registered early, so you will be placed in the front of the first phase. Temu janji akan kita hantar kepada sistem ataupun aplikasi MySejahtera apabila kita dah kenal pasti seorang individu itu sudah tiba masanya mengikut fasa. Saya minta semua yang muat turun MySejahtera untuk memasang push notification, ya, sebab push notification ini akan membolehkan anda melihat sama ada appointment vaccination itu sudah tiba ke tidak dalam telefon MySejahtera. Semua maklumat yang diterima melalui pendaftaran akan diproses bagi membolehkan pihak kerajaan untuk menyediakan senarai penduduk di Malaysia untuk mendapatkan vaksinasi mengikut keutamaan fasa 1, 2 dan 3. Contohnya, sekiranya anda layak berada dalam fasa kedua, anda akan diberi temujanji lebih awal berbanding dengan fasa ketiga. Manakala bagi mereka yang lain pula, keutamaan pemberian vaksin pada fasa ketiga juga berpandu kepada zon lokasi tempat tinggal, sama ada merah, kuning ataupun hijau, seperti mana yang dinyatakan dalam buku panduan program imunisasi. Sekiranya dalam tempoh terdekat ini kita mampu mengembalikan semua lokaliti kepada zon hijau, Badan Bertindak Imunisasi COVID CITF akan membuat penilaian risiko yang mengambil kira kepadatan penduduk sesuatu tempat serta kebarangkalian berlakunya penularan dalam sesuatu lokaliti. Ini adalah sangat penting bagi membolehkan kerajaan merancang faktor logistik, terutamanya bekalan stok vaksin serta kerahan sumber manusia, termasuklah untuk menyediakan pusat vaksinasi berskala besar. Pada pertengahan bulan Mac, we will have the dependent features in MySejahtera where you can register your dependents. Ini boleh membolehkan anak-anak mendaftarkan ibu bapa mereka yang tidak mempunyai MySejahtera bagi penerimaan vaksin. Sukacita saya umumkan juga bahawa pendaftaran melalui laman sesawang vaksincovid.gov.my dan talian hotline akan bermula pada 5 Mac depan. Ya, sekarang ini kita boleh daftar melalui MySejahtera. 5 Mac boleh daftar melalui laman sesawang vaksincovid.gov.my dan juga hotline taliannya akan kita umumkan kemudian. Pada masa yang sama, pendaftaran secara manual juga akan diperkenalkan di klinik kesihatan dan hospital kerajaan. Akan ada kaunter pendaftaran vaksin COVID-19 khas di hospital dan juga klinik. Berkenaan temu janji juga, seperti yang kita ketahui, fasa kedua akan bermula pada bulan April. Penerima vaksin akan mendapat pengesahan tarikh dan lokasi pusat pemberian vaksin 2 minggu sebelum tarikh yang ditetapkan. Tempoh masa ini kami fikirkan adalah mencukupi bagi membolehkan setiap penerima membuat persediaan awal dan sewajarnya, termasuklah jika ibu bapa atau golongan berisiko
perlu mengatur pengangkutan ke PPV. Ya, okey. Pertamanya berkenaan dengan PPV di seluruh negara, segala persiapan PPV di seluruh negara sedang dijalankan dengan rapi, dan kami percaya bahawa apabila dimulakan di negeri masing-masing, kita menjangkakan ia akan berlangsung dengan lancar dan dengan selamat. Ya, semua persiapan sedang dilaksanakan sekarang, termasuklah simulasi, termasuklah kita nak uji sistem pendaftaran melalui MySejahtera. Untuk makluman tadi, semua pendaftaran yang dilaksanakan pada hari ini dilaksanakan melalui sistem MySejahtera, sehinggalah scanning of the vaksin punya vial, supaya kita dapat tahu, contohnya Tan Sri Dr. Hisham dapat vaksin suntikan daripada vial yang mana. That's the system yang kita sedia ada. Untuk 55,000 guru itu, kita dah terima senarai itu, dan kita sedang usahakan dalam mesyuarat task force tadi dah bincang, esok pun kita akan bincang lagi supaya mereka dapat diberi vaksin sebelum sesi pembukaan sekolah. Ini maklumat yang dikemas kini setakat ini. Di wilayah Persekutuan akan mula pada 1 hari bulan Mac, Selangor 25 hari bulan, Perak 1 hari bulan Mac, Selangor 25 Februari, Kelantan 2 hari bulan Mac, Johor 1 hari bulan Mac, Sabah 4 hari bulan Mac, Pahang 26 Februari, Melaka 2 Mac, Sarawak 26 Februari, Kedah 28 Februari, Perlis 1 hari bulan Mac, Terengganu 26 hari bulan Mac, Negeri Sembilan 2 hari bulan Mac. Ini maklumat yang tepat setakat sekarang. No, you ask him first. Kita daftar dalam Mas Sejahtera akan panggil. Mas Sejahtera yang dah didaftar semalam saya daftar. So dia akan keluar dalam Sejahtera yang pilihan saya untuk sampai. Sama lah. Tapi ada rasa hampir pening dia kubur. Ada rasa apa-apa pun. Jadi kita biasa diberi suntikan, tapi ini suntikan tak rasa masuk. Tapi ada tak amalan-amalan yang boleh dibuat belum suntikan? Jadi mungkin kena lihat banyak lihat lah, iaitu mungkin kurangkan aktiviti. Kalau nak kurangkan aktiviti, tapi dari segi suntikan tu tak ada masalah untuk. Tadi ada mention guru yang bersungguh dijangka akan menerima suntikan vaksin sebelum sesi persekolahan bermula. Dijangka pengumuman dah dibuat secara cepat. Adakah senarai ataupun maklum balas daripada guru-guru tersebut telah diserahkan kepada kementerian? Dah diserahkan. Kita sedang teliti bagaimana kita nak laksanakan secepat mungkin. Adakah melibatkan guru-guru di luar negara? 55,000 ni mereka berada di seluruh negara, sebab bukan dari segi geografi, tetapi dari segi sama ada mereka mempunyai comorbidity ataupun tidak. Johnson & Johnson masih dalam penilaian kita. Tidak lama lagi kita akan insyaAllah mentamatkan term sheet Johnson & Johnson. Yang lain masih lagi dalam penilaian NPRA, tetapi saya dimaklumkan bahawa penilaian itu sedang berjalan dengan begitu pantas. Okey, dia begini. Daripada 400,000 yang lebih itu, kita pertamanya saringkan mengikut umur dan juga comorbidity dan juga sama ada mereka OKU. Sebab tu kalau perasan semalam apabila kita menjawab soalan itu diguna untuk filter bagi fasa kedua. Mereka ni fasa kedua. Selepas kita dah saring untuk fasa kedua, sama ada mereka tergolong dalam 3 kumpulan tersebut, barulah kita buka kepada general population. Jadi setakat ini siapa yang daftar dulu mereka akan diberi keutamaan, melainkan ada zon merah pada waktu itu. Kalau zon merah, kita akan ambil mereka yang daftar dulu daripada zon merah, kita akan dahulukan. Zon kuning, zon hijau, ya. But register as soon as possible, because data kita memang akan memberi kecenderungan kepada bila pendaftaran itu dibuat. Okay, thank you.